Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, satu haluan sehaluan. Sekali lagi, saya bersiaran secara langsung dalam live tuition online Perlis Mengaji untuk slot sains UPSR. Okey, apa khabar semua? Saya harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan juga berada dalam rahmat Allah. Okey, sedikit maklumat yang saya nak kongsikan tentang tuition online Perlis Mengaji. Ianya telah bersiaran selama 6 fasa berturut-turut sepanjang tempoh PKP ini dan ia bersiaran hampir setiap hari. Okey, objektif utama tuition online Perlis Mengaji ialah untuk menggalakkan anak-anak kita belajar di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Okey, apa yang menariknya tentang tuition online Perlis Mengaji ini ialah yang pertama ianya adalah percuma dengan syarat kamu mempunyai smartphone, akses internet dan juga akaun Facebook. Okey, kedua, kamu boleh menonton rancangan ataupun program pembelajaran secara atas talian ini berulang-ulang kali. Okey, sehingga kamu benar-benar faham dan kamu juga boleh menjawab soalan bersama-sama dengan guru dan kawan-kawan ketika live berlangsung. Okey, cikgu harap kamu ambillah peluang ini untuk menuntut ilmu dan meningkatkan pengetahuan kamu walaupun kamu berada di rumah. Okey, untuk pengetahuan kamu, tuition online Perlis Mengaji ini telah dikuasakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Islam Negeri Perlis dan dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Jadi cikgu berharap kamu semua telah pun bersedia dengan buku teks, buku rujukan, buku nota dan juga alat tulis untuk mencatatkan isi-isi penting. Okey, baiklah. Nama Cikgu Nurul Ashikin Mintinan. Okey, saya merupakan guru yang sedang mengajar di Sekolah Rendah Islam 2 Felda Mata Air Padang Besar Utara Perlis. Jadi selamat datang kepada kamu semua dan semoga kamu bersama-sama dengan cikgu hinggalah ke akhir rancangan. Baiklah, tajuk yang akan cikgu share dan cikgu akan kupas pada hari ini ialah perkumuhan dan penyahtinjaan. Okey, tajuk ini daripada Sukatan Sains Tahun 4. Dan cikgu nak dan cikgu harapkan semua pelajar tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 ada dengan cikgu dan kita sama-samalah yang mana darjah 5, darjah 6 tu kamu boleh buat revision dan tahun 4 tu ini adalah topik baru dan kamu berilah perhatian supaya kamu lebih faham topik ini pada masa akan datang. Baik, sebelum kita mulakan PDPC kita, okay, pembelajaran kita pada hari ini, okay, cikgu nak minta kamu siap-siaplah buka joinmyquiz.com, okay, buka dekat Google dan kamu masukkan nama kamu dan kamu masukkan kod game. Okay, kod game kita pada hari ini ialah 206826. Okay, siap-siap
dah kamu letakkan apa kod tu, jadi nanti bila saya start dan kita boleh battle sama-sama. Baiklah. Okey, macam saya beritahu tadi, tajuk kita pada hari ini ialah perkumuhan dan juga penyahtinjaan. So, objektif yang harus kamu capai di akhir pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, kamu dapat menyatakan maksud perkumuhan dan penyahtinjaan. Yang kedua, kamu dapat mengenal pasti organ dan hasil bagi perkumuhan dan penyahtinjaan. Dan yang ketiga, kamu dapat membuat inferen ataupun menyatakan sebab tentang kepentingan penyingkiran hasil perkumuhan dan hasil penyahtinjaan. Okey. Untuk pengetahuan kamu, perkumuhan dan penyahtinjaan ini adalah dua proses yang berbeza dan kebiasaannya dalam peperiksaan, kalau untuk pelajar-pelajar cikgu, mereka selalu keliru dan bertukar tempat. Okey, hasil penyahtinjaan diletak dekat perkumuhan, perkumuhan diletak dekat penyahtinjaan. Jadi bila kamu betul-betul faham, okey, apakah organ perkumuhan, apakah organ penyahtinjaan, insya-Allah lah kamu dapat menjawab soalan peperiksaan untuk topik ini dengan baik. Okey. Pada yang tengah join, okey, yang dah tengah live dengan cikgu ni, cikgu nak minta kamu tolong letak dekat komen tu apa maksud bahan buangan. Okey, kamu letak je di situ dan nanti cikgu akan tengoklah siapa yang letak tu. Okey, bahan buangan ialah benda yang tidak elok dan bahan ini tidak diperlukan oleh badan. Okey, dah kita tak mau dia berada dalam tubuh badan kita. Okey, itu adalah bahan buangan. Okey. Sekarang apa kaitan dia dengan perkumuhan dan penyahtinjaan dengan bahan buangan ni? Okey. Perkumuhan dan penyahtinjaan ni, okey, untuk pengetahuan kamu, dia adalah proses penyingkiran bahan buangan daripada badan. Jadi penyingkiran tu apa? Penyingkiran tu kita nak buang. Kita dah tak mau bahan-bahan tersebut dan kita nak buang daripada badan kita. Okey, baik. Sebelum kita nak tahu apa hasil, apa organ yang terlibat dalam perkumuhan, mula-mula sekali kita nak tahu dulu apa maksud perkumuhan. Okey. Perkumuhan maksudnya proses penyingkiran hasil perkumuhan daripada badan oleh organ-organ perkumuhan. Okey, saya ulang lagi sekali ya. Okey, maksud perkumuhan ialah proses penyingkiran hasil perkumuhan daripada mana? Daripada badan. Oleh apa? Oleh organ-organ perkumuhan. Jadi badan kita ni sudah ada organ-organ dia yang tolong tuan dia ataupun manusia ataupun kita ni lah untuk menyingkirkan bahan yang tidak diperlukan oleh badan. Okey, daripada definisi maksud yang saya baca ni, ada dua benda, dua perkara yang kamu kena ingat, yang kamu kena faham, dan bila kamu ingat benda tu dengan elok, dengan baik, kamu dapat menjawab soalan kalau kamu dikendaki menjawab soalan dalam topik ini. So, dua benda yang harus kamu fokus, kamu bagi perhatian ialah hasil perkumuhan dan juga organ perkumuhan. Baik. Soalan dia, apakah organ perkumuhan dan hasil perkumuhan? Okey, siapa yang nak jawab, bolehlah kamu letak jawapan kamu di ruangan komen. Okey, kita mulakan dengan organ perkumuhan. Okey, berapa organ perkumuhan? 1, 2 ataupun 3? Okey, jawapannya ada 3 organ perkumuhan. Okey, dalam badan manusia setiap orang mempunyai 3 organ perkumuhan. Apakah organ-organ tersebut? Okey, yang pertama ialah kulit. Kulit, okey, semua manusia memiliki kulit. Okey, kulit ni dia melindungi tubuh kita daripada bahaya. Okey, macam mana rupa kulit? Okey, kalau kulit yang kalau kita tengok, kita tahulah kulit macam mana, tapi kalau dalam sains, okay, kalau dalam soalan, okay, kulitnya adalah seperti ini.
Okey, kalau kamu nampak gambar macam ni, ini adalah kerata rentas kulit. Okey, kerata rentas kulit ni dia ada bulu roma. Bulu roma ni dia lindung kulit kita dan dia ada salur perpeluhan lah. Salur ni lah yang akan mengeluarkan bahan buangan daripada kulit kita. Okey. Seterusnya, organ perkumuhan yang kedua ialah ginjal. Okey, ginjal ni juga kita kenali dia sebagai buah pinggang. Macam mana rupa ginjal tu? Okey, ini ialah ginjal. Okey, next. Yang ketiga, organ perkumuhan yang semua manusia kena ada, manusia yang hidup, ialah peparu. Okey, peparu ni semua orang dah tahu. Cikgu dah dalam PDPC cikgu, pembelajaran cikgu pada waktu yang lepas, cikgu dah bagi tahu apa itu peparu. Okey, kita dah belajar tajuk organ pernafasan kan. Okey, peparu ni, okey. Inilah bentuk peparu. Okey. Dia ada dua peparu ya. Setiap manusia ada 2 peparu. Baik. Ini organ perkumuhan. So macam cikgu bagi tahu tadi dalam dalam definisi tu, dia yang perlu kita sangat faham adalah organ perkumuhan dan juga hasil perkumuhan. So sekarang kita nak bergerak ke apakah hasil perkumuhan daripada organ-organ tersebut. Alright. Disebabkan ada 3 organ perkumuhan, maka kita ada 3 juga hasil perkumuhan. Okey, hasil yang pertama ialah peluh. Okey, peluh, semua orang pernah berpeluh. Okey, dan peluh ni adalah sesuatu yang bagus. Memang kita perlu berpeluh. So, semua orang cakap kalau berpeluh ni kita akan sihat. Yang kedua, air kencing. Air kencing ni cecair lah. Selalunya kita akan ke tandas untuk kita buang air kencing. Dan yang ketiga ialah wap, air dan karbon dioksida. Okey, sekarang kita nak gambar peluh. Okey. Okey, kamu tengok yang gambar ni. Okey, ada yang pada badan ni lah, badan yang dekat dalam gambar ni, badan seorang lelaki ni, kita nampak dia basah. Okey, basah ni adalah peluh lah. Selalunya kalau kita buat aktiviti lasak, selalunya kita akan berpeluh. Okey, apakah kandungan peluh ni? Apa yang terkandung dalam peluh ni? Yang terkandung dalam peluh ialah urea, garam dan juga air yang berlebihan. Semua benda yang saya sebut ni adalah benda yang dah tak diperlukan oleh badan kita dan kita mesti singkirkan dia. Okey, air kencing. Okey, air kencing kita tahulah. Air kencing ni selalunya kita akan buangnya di tandas lah. Sama juga, apa isi kandungan air kencing tu? Sama macam peluh tadi. Okey, dia ada urea, ada garam dan juga ada air yang berlebihan. Baik, wap, air dan karbon dioksida. Okey, wap, air dan karbon dioksida ni pula, okey, adalah hasil perkumuhan daripada mana? Okey, daripada gambar ni kita tahu, kita bernafas. Macam cikgu bagi tahu hari tu, kita kena bernafas setiap waktu. Kita tak boleh tangguh saat lagi 5 minit lagi kita nak bernafas. Tak boleh. Kita mesti bernafas setiap waktu sepanjang masa. Okey, dah cikgu perkenalkan organ perkumuhan, cikgu juga dah perkenalkan hasil perkumuhan. Jadi, mana satu hasil dan mana satu organnya? Okey, kalau kamu nak jawab, okey, kamu bolehlah letakkan jawapan kamu pada komen. Okey, sekarang kita nak tahu, peluh ni hasil perkumuhan daripada organ mana? Okey? Okey, peluh adalah hasil perkumuhan daripada kulit. Daripada kulit, dekat kulit ni lah kita boleh berpeluh. Dan kemudian, hasil perkumuhan ataupun organ perkumuhan untuk hasilnya air kencing ialah ginjal. Okey, dah kita tengok gambar ginjal tadi. Dan organ perkumuhan untuk wap, air dan karbon dioksida ialah peparu. Baik. Saya dah perkenalkan dekat kamu organ perkumuhan, semua ada 3, iaitu ginjal, peparu dan juga kulit. Dan cikgu juga dah beritahu setiap satu tu dia ada hasil perkumuhan dia. Dan sekarang, kenapa kita kena berkumuh? Kenapa kita perlu menyingkirkan bahan buangan tersebut? Okey, sebabnya yang pertama, okey, bila kita berkumuh, kita akan dapat mengekalkan kesihatan. Sebab itulah bila
kita berjoging ataupun kita melakukan aktiviti berat yang lasak, orang akan kata, okey, badan kita akan sihat. Kenapa sihat? Sebab peluh adalah benda kotor, okey, benda yang tak diperlukan, yang perlu disikirkan di badan, dah dikeluarkan. Jadi, badan kita insya-Allah akan kekal sihat. Okey, seterusnya, mengawal suhu badan. Suhu badan kita automatik akan dapat dikawal apabila kita melakukan aktiviti perkumuhan. Okey, apa aktiviti perkumuhan tu? Ada 3 lah tadi cikgu dah beritahu. Kita buang air kecil, kita berpeluh dan juga kita bernafas. Okey, waktu kita bernafas tu, okey, kalau hari tu cikgu dah beritahu, hasil daripada pembuangan kita menghembus nafas, okey, hasil dia ialah karbon dioksida. Tapi dalam proses perkumuhan, okey, bila kita hembus nafas, ada 2 bahan buangan. Okey, bahan buangan ni makna dia apa? Makna dia benda yang kita dah tak mau dah dalam badan kita ni, kita dah nak buang daripada badan kita. Okey, yang pertama tu karbon dioksida. Okey, kita buang dan kita hantar dia ke udara dan nanti tumbuhanlah yang akan ambil sebab tumbuhan perlukan karbon dioksida untuk proses pernafasan. Dan lagi satu, wap air. Okey, wap air sentiasa akan dibuang melalui proses perkumuhan. Pernah tak? Ataupun sedarkah kamu yang setiap kali kita bernafas ataupun kita hembus nafas, kita akan keluarkan wap air? Okey, kamu boleh cuba dengan meletakkan cermin di hadapan kamu dan kamu hembus nafas kamu. Dan kamu akan dapat lihat titis-titis air akan terbentuk di cermin tersebut. Okey. Kepentingan yang ketiga, mengawal pH dan keasidan darah. Okey, darah kita tidak akan terlalu berasid ataupun tidak terlalu beralkali. Dia akan menjadi sesuailah dengan kesihatan semasa kita. Okey, dan yang keempat, kita akan dapat mengekalkan kandungan air dan garam mineral dalam badan. So, kita nak simpan garam mineral dan air, tapi yang mana yang berlebihan tu kita akan singkirkan. Okey, seterusnya. Tadi kita dah bincang mengenai kepentingan. Sekarang pula, okey, kalaulah kita gagal, tubuh badan kita gagal untuk menyingkirkan bahan buangan, apakah yang akan terjadi pada badan kita? Okey. Yang pertama, dia sangat bahaya. Okey, dia boleh menjejaskan fungsi organ lain. Okey. Yang kedua, ini berlaku jika kita tidak membuang air kecil secara teratur. Jika kamu suka menangguhkan untuk buang air kecil, okay, kamu tangguh, kamu dah terasa dah, kamu rasa nak buang air kecil tapi kamu tak buang. Kamu delay dulu, kamu nak buat benda lain, nak main dulu, nak tengok TV dulu. Inilah akibat yang bakal kamu tanggung. Okay, penyakit batu karang dan juga kencing berdarah. Okay, penyakit batu karang ni dia sangat bahaya dan sangat menyakitkan. Jadi, elakkanlah daripada menangguhkan untuk kamu membuang air kecil. Okay? Bila dah terasa nak buang tu, just kamu pergi ke tandas dan selesaikan. Okey, seterusnya. Okey, bahan buangan tadi. Apa dia? Peluh, air kencing, okay, wap air. Okey, kalau kita tak buang, apa akan jadi pada badan kita? Okey, badan kita akan terkumpulnya bahan buangan. Bahan buangan tersebut akan jadi toksik. Toksik tu apa? Racun. Dan racun tu apa? Apa kesan dia pada badan kita? Tentulah akan membahayakan tubuh badan kita dan kesihatan kita. Baik. Okey, cikgu dah selesai dengan perkumuhan. Sekarang cikgu nak masuk pula kepada penyah tinjaan. Okey. Sama macam perkumuhan tadi, penyah tinjaan juga ada organ dia dan ada hasil dia. Okey. Jom kita tengok. Baik. Ini maksud penyah tinjaan. Okey. Penyah tinjaan ni apa dia? Dia adalah proses menyingkirkan tinja daripada badan melalui dubur. Okey. Apakah tinja dan apakah dubur? Okey, menyingkirkan tu saya dah beritahu tadi, kita buang. Okey. Kita dah tak nak benda tu dalam badan kita, jadi kita akan buang. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak kamu faham tinja dan juga dubur tu apa. Apa kaitannya dengan proses penyah tinjaan? Okey, yang pertama sekali, tinja. Apa itu tinja? Okey, jawapannya
tinja ni adalah sisa makanan yang tidak dihadam di dalam perut selepas kita makan. Ataupun selalunya kamu sebut najis. Okay, dalam sains kita tak sebut najis. Okay, kita akan guna perkataan tinja. Saya ulang lagi sekali. Tinja adalah sisa makanan yang tidak dihadam di dalam perut selepas kita makan. Okey, apakah organ penyah tinjaan? Okey, tadi saya tanya pasal dubur. Sekarang dia ada 3 organ penyah tinjaan lah. Okey, termasuk dubur iaitu usus kecil, usus besar dan juga dubur. Baik. Bagaimana rupanya usus kecil, usus besar dan juga dubur? Jom kita tengok. Okey, gambar ni, gambar ni menunjukkan usus kecil, usus besar dan juga dubur. Tapi yang mana satu usus kecil, yang mana satu usus besar dan yang mana satu pula dubur. Okey, jom kita kenal pasti satu per satu. Okey, usus besar tu yang paling besar sekali, yang berlingkar di keliling tu, itu kita panggil usus besar. Yang kedua, yang di tengah-tengah. Tengah-tengah yang bersaiz lebih kecil tu pula adalah usus kecil. Dan yang terakhir sekali, dubur. Kat mana dubur duduk ataupun berada? Dubur berada di hujung usus besar. Okey, dubur tu digunakan untuk kita membuang air besar lah. Okey, semua orang tahu. Kita buang air besar menggunakan dubur. Baik. Saya akan ulang lagi sekali. Apa maksud penyah tinjaan? Okey, penyah tinjaan ni adalah proses pembuangan tinja daripada badan kita melalui dubur. Okey, tinja ni apa? Adalah sisa makanan lah. Sisa makanan yang dah kita tak mau dah tak perlu dah dalam badan. Okey, itu kita nak singkirkan. Jadi, katakan kita tak dapat buang sisa makanan tersebut. Apakah kesan dia pada badan kita, pada tubuh kita? Okey? Jika kita gagal menyah tinja, membuang najis, tidak buang air besar dalam tempoh yang agak lama, kita akan dijangkiti penyakit. Apa penyakitnya? Okey, penyakit berkaitan dengan usus, iaitu kanser usus, radang usus dan juga usus tersumbat. Okey, macam kamu tahulah tadi saya dah tunjuk dah gambar usus, bukan usus kecil. Tapi usus besar tu tempat letaknya kita punya tinja lah. Okey, dia akan terkumpul kat situ. Bayangkan setiap hari kita makan dan tinja sentiasa kita top up dekat usus besar kita, sedangkan tinja yang lama belum kita buang. Jadi lama-kelamaan tinja tersebut akan tersumbat. Bila tersumbat, dia akan merosakkan tinja, dia akan merosakkan usus dan akhirnya akan menyebabkan usus kita mendapat penyakit yang saya sebut ni lah. Kanser usus, radang usus dan juga usus tersumbat. Jadi, adakah kamu suka dengan penyakit yang saya sebut ni? Semua orang tak mau sakit-sakit ni kan? Sebab dia sangat bahaya kepada diri kita lah. Semua orang nak sihat. Jadi, saranan cikgu dan nasihat cikgu, kamu macam buang air kecil tadi, kamu kena buang air besar secara teratur. Bila kamu terasa je nak buang, terus kamu buang. Dan jangan bertangguh-tangguh lagi. Okey. Baik, sikit saya nak explain mengenai makanan tadi. Okey, makanan yang dah kita makan. Okey, makanan yang dihadam akan diserap ke dalam usus kecil. Maknanya, makanan yang bagus, yang ada nutrien, yang ada zat, semua sekali kita akan serap dalam usus kecil. Dan daripada usus kecil inilah nanti kita akan hantar ke seluruh tubuh. Dan itu makanan yang bagus, yang okey, yang kita nak. So sekarang, makanan yang kita tak mau, yang kita tak kehendaki, okey, kat mana kita nak letak? Okey, itu makanan-makanan tersebut dia akan menjadi yang dah menjadi sisa, okey, dan terus menjadi tinja dan akan terkumpul dalam usus besar dan kemudian dia akan dikeluarkan melalui dubur. Cikgu ulang-ulang beberapa kali. Kenapa? Supaya dan sebab
untuk kamu faham betul-betul, dan nanti dia bila ada soalan yang dia tanya pasal proses berlakunya nyah tinja, kamu dah tak ada masalah untuk bercerita, untuk menerangkan tentang usus kecil, tentang usus besar, makanan yang dah dihadam, sisa makanan, semuanya kamu dah cukup expert. Okey. So sekarang kita nak tengok carta alir penyah tinjaan. Okey, bagaimana ia berlaku? Okey, yang pertama, makanan yang kita makan, mula-mula kita kunyah dalam mulut kita kan. And then masuk dalam perut. Okey, makanan tu duduk dalam perut. Selepas makanan berada dalam perut, okey, dia akan zat makanan, okey. Zat makanan akan dihantar ke usus kecil. Seterusnya, sisa makanan pula akan berada dalam usus besar. Dan proses yang terakhir sekali, tinja ataupun sisa makanan tadi akan keluar melalui dubur apabila kita membuang air besar. Baik. Okey. Itu saja tentang perkumuhan dan juga penyah tinjaan. Okey, cikgu dah share, cikgu dah bagi tahu kamu secara teliti, secara supaya kamu lebih fahamlah apa dia organ perkumuhan, apa dia punya hasil kumuh. Begitu juga dengan penyah tinjaan. Cuma bezanya perkumuhan ada 3 organ dan 3 hasil kumuh. Perkumuhan ya. Dan penyah tinjaan pula cuma ada 1 organ dan 1 hasil nyah tinja tu lah. Okey, yang saya masukkan satu tu ialah dubur lah. Okey, dia akan keluar melalui dubur. Okey. So sekarang kita nak jawab soalan. Okey? Baik. Jom kita tengok. Soalan dia yang pertama, okey. Nyatakan organ perkumuhan berikut, okey. Kalau kamu tengok dekat A tu, okey, ada dekat gambar tu, okey, ada huruf A, ada huruf B dan ada huruf C. So kamu boleh komen jawapan kamu. Okey, nanti cikgu akan baca. Baik. Yang A, apa tu? Ya, jawapan dia peparu. B, apa dia? Kulit. Dan C ialah ginjal. Baik. Seterusnya, hasil kumuh. Okey, jom kita tengok apa hasil kumuh. Baik. Gambar pertama tu gambar peparu. Hasil kumuhnya ialah wap air dan karbon dioksida. Gambar kedua pula ialah ginjal. Dan hasil kumuhnya ialah air kencing. Dan gambar ketiga ni adalah kerata rentas kulit dan hasil kumuhnya ialah peluh. Alright. Baik, perkumuhan. Okay, kita sama-sama jawab ya. Perkumuhan dan apa? Dah cikgu sebut tadi. Dan penyah tinjaan. Ialah apa? Ialah proses. Proses apa? Apa benda proses yang berkaitan dengan perkumuhan dan penyah tinjaan ni? Okey. Ia adalah proses penyingkiran bahan buangan daripada badan. Okay. Benda yang kita nak buang dan kita dah tak mau dah dekat badan kita ni. Okey. Organ-organ perkumuhan ialah apa? Kulit, peparu dan satu lagi? Ya, betul. Ginjal. Okey. Apa tugas organ-organ tersebut? Menyingkirkan bahan buangan. Apakah bahan buangan tersebut? Peluh, air kencing dan satu lagi? Wap air dan juga karbon dioksida. Baik. Penyah tinjaan pula. Okey, apa yang disingkirkan? Ya, betul. Dia singkirkan tinja melalui dubur. Okey, seterusnya. Okey, kita dah tengok tadi dia punya carta alir penyah tinjaan. Sekarang kita nak lukis anak panah yang menunjukkan laluan tinja mengikut urutan lah daripada awal hingga akhir. Okey, yang pertama usus kecil. Usus besar dan juga dubur. Mana dulu? Okey, mestilah daripada usus kecil. Usus kecil, dia pergi ke usus besar. Okey, makanan-makanan yang tak dihadam tu. Dan kemudian dia pergi ke dubur. Alright. Okey, berdasarkan gambar di atas, apakah proses hidup yang sedang berlaku? Okey, kamu tengok aktiviti apa ni? Berjoging. Okey. Okey, bila berjoging, aktiviti yang terlibat, okey, ataupun proses hidup yang terlibat, adakah penyah tinjaan ataupun perkumuhan? Okey, jawapan dia adalah perkumuhan. Baik. Okey, sekarang kita nak berkuizes. Baik.
Okey, lagi sekali. Cikgu tunggu beberapa minit. Okey, kamu join quiz. Kamu type ni lah, join myquiz.com dan masukkan kod game 206826 dan kita akan bermula sebentar lagi. Kita akan battle sama-sama. Okey, dah ada 4 orang pelajar yang dah ready dan cikgu harap masih ramai lagi yang sedang cuba untuk join kita punya game pada hari ini. Welcome Nur Syafika, Danish, Faris, Tarsyahanarini, Nur Hawa. Okey. Okey, jemput masuk semua. Kita cuba battle ramai-ramai dan kita tengok kamu dapat jawab atau tidak quizzes kita pada hari ini. Okey, kamu uji. Adakah kamu ingat apa yang cikgu dah ajar pada hari ini? Habib Zubir, welcome. Okey, cikgu akan bermula tak lama lagi, sebentar je lagi. Sebab kita tak banyak masa. Ada sikit je lagi. Sebab lepas kita jawab quizzes ni, kita nak bincang. And then, dan masa cikgu pun dah tinggal dah sikit dah. Okey. Akhil, Simpang 4. Welcome. Hi Wang Yong. Okey. Damia. Adha, SKBE. Okey, cikgu tunggu lagi 1 minit. Okey. So, okey. Huwaidi, welcome. Baik, kita sudah ada pelajar-pelajar yang nak cuba battle pada hari ini. So, saya akan tekan start. Okay, are you ready? Okay, get set, go. Okey, yang tengah leading sekarang Habil. Okey. Kemudian Tarsyana hari ini, Nur Hawa. Semuanya ada 11 soalan dan soalan yang sederhana susah dan cikgu harapkan kamu akan dapat skor lah untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Okey, masih Habib Zubir yang ada kat atas sekarang. Dan kemudian Tarsyana, Nur Syafika. Okey, Danish sekarang kat nombor 3. Okey, teruskan menjawab. Berhati-hati ketika menjawab, baca soalan berulang-ulang kali. Kamu ada masa untuk baca soalan dan fahamkan. Dan kemudian barulah kamu pilih jawapan mana yang betul. Okay, cikgu akan tunggu disebabkan ada hanya 11 pelajar. Okay, ada 16 ke semuanya? Okey, ada pelajar yang sedang masuk lagi. Okey, cikgu akan tunggu sampai kamu habis jawab. Okey, tahniah Habil. Kamu dah berjaya menjawab kesemuanya sekali dengan betul. Habil
Kirito, Danish, SKCO, Kristina, Rifal. Okey, sudah ramai yang dah jawab sampai habis. Okey, 9 orang is done. Okey, 9 daripada 18. Okey, cikgu akan tutup permainan. Okey, masa dah semakin suntuk. Dan dah ada 13 orang, okey 14 orang dah berjaya jawab. Okey, saya akan end game. Okey, so dia ada bagi rumusan kepada apa yang kamu jawab. Ada yang gagal menjawab ataupun tidak menjawab langsung. Ada yang, okey, tahniah kepada yang dah jawab semua walaupun salah. Okey, bagus, kurang-kurangnya kamu mencuba. Okey, nanti kamu carilah soalan ni dalam quizzes.com. Kamu boleh jawab lagi sekali lah nanti. Okey, so sekarang kita nak review soalan sebelum kita berakhir. Okey, soalan yang pertama. Apakah maksud perkumuhan? Okey, perkumuhan maksud dia proses penyingkiran bahan buangan dari badan. Okey, soalan kedua. Manakah antara organ berlabel A, B, C dan D akan membebaskan karbon dioksida dan wap air dari badan kita? Okey, jawapan dia paru-paru, iaitu B. Seterusnya, antara yang berikut yang manakah bukan, dia dah bold perkataan bukan tu, bukan hasil perkumuhan. Okey, kesemua yang ada kat situ semua hasil kumuh kecuali tinja. Tinja hasil apa? Hasil penyah tinjaan. Okey, seterusnya, antara yang berikut yang manakah bahan buangan yang disingkirkan oleh peparu? Jawapannya karbon dioksida dan wap air. Okey, next. Manakah proses yang melibatkan organ ini? Organ apa tu? Organ peparu. Okey. Organ peparu ni, okey, dia ada dua jawapan kat sini, iaitu pernafasan dan juga perkumuhan. Kamu kena tik dua-dua jawapan ni. Sebab dua-dua ni adalah betul. Okey, kemudian soalan seterusnya, ke-6. Kulit merupakan salah satu organ dalam proses perkumuhan. Antara yang berikut, yang manakah bahan yang disingkirkan oleh kulit? Okey, jawapan dia peluh. Okey, soalan ke-7, antara organ berikut yang manakah organ yang terlibat dalam proses penyah tinjaan? Okey, penyah tinjaan atau pembuang air besar yang mana? Okey, jawapan dia C. Seterusnya, soalan ke-8, manakah pasangan yang betul? Dubur mengeluarkan karbon dioksida, ginjal mengeluarkan air kencing, peparu menyingkirkan peluh. Jawapannya ginjal mengeluarkan air kencing. Okey, ke-9, soalan ke-9. Apa yang akan terjadi sekiranya manusia tidak menjalankan perkumuhan dan penyah tinjaan? Okey, kalau manusia ni tak berkumuh, tak penyah tinja, lama-kelamaan badan kita akan sakit. Seterusnya, apakah penyakit yang mungkin dihadapi jika hasil perkumuhan tidak dapat dikeluarkan daripada badan? Okey, perkumuhan, ya, dia punya key point dia atau keyword dia adalah perkumuhan. Jadi kalau kamu jawab sembelit, sakit perut tu salah, sebab sembelit dan sakit perut tu adalah penyah tinjaan. Jadi jawapan dia batu karang. Okey, soalan yang terakhir. Makanan yang tidak tercerna semasa proses penghadaman akan keluar sebagai apa? Jawapan dia tinja. Okey, maka berakhirnya perbincangan soalan dalam kuiz itu, maka berakhirlah juga sesi cikgu, slot cikgu pada kali ini. Dan semoga kita akan berjumpa lagi pada lain waktu dan lain siaran. Jadi cikgu nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah,
Aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.